Orang yang sokong kita, kita tolong dia. Orang tak sokong kita, kita tak tolong. Dia kata adil ni dalam memberi dan menerima. Dahsyat juga dia punya definisi dia tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera semua. Ingat salam satu Malaysia. Ke salam Malaysia Madani. Salam maju berkat sejahtera. Alhamdulillah. Apa khabar, Bang? Alhamdulillah sihat. Lama kita tak berjumpa. Seminggu rasanya. Bukan berminggu-minggu. Berapa minggu dah ke? Baik, apa khabar semua para penonton, anak-anak muda. Harap semuanya dalam keadaan yang baik, sejahtera. Semoga dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Seperti biasa, jangan lupa untuk kita pergi ke YouTube dulu, channel kita, masuk sekejap, subscribe, like, komen dan share. Dan sebarkan kepada seramai yang mungkin untuk mereka dapat manfaat juga bersama dengan kita seperti biasa. Dan jangan lupa medsos yang lain. Kita ada Facebook, TikTok, Instagram dan Spotify. Twitter mungkin on the way. Ada Twitter? Twitter ada. Twitter up to date. Up to date Mungkin kita akan buat thread pula ni kan. Macam tu. Okay, baik. So pagi malam ni, minggu ni macam mana? Minggu ni kita recap dulu lah benda-benda minggu lepas. Alhamdulillah. Minggu lepas kita bincang tentang, kita dah start mulakan untuk menjawab komen-komen di media sosial. Dan Alhamdulillah kita nampak lepas kita jawab tu makin banyak persoalan yang timbul yang mungkin perlu diberi perhatian. Kita nampak ramai lah. Terutamanya kalau kita cek 2-3 orang lah, kita tak cek belakang, kita tengok 2-3 orang yang komen tu daripada kalangan anak-anak muda yang memberikan pandangan yang bernas. Maksudnya mungkin soalan tak berapa banyak, tapi pandangan, kritikan itu semua kita terima. Kita terima seadanya. Ya. Dan kita terima seadanya. Kita akan bacakan. InsyaAllah. Kita akan bacakan. Absolutely. Of course. Alhamdulillah lah apa yang kita sebutkan sebelum ini, tajuk-tajuk yang kita bincangkan sebelum ini, maknanya orang boleh terima lah. Dan saya kira view yang minggu lepas tu mendapat view tertinggi lah. Dia semakin meningkat setakat ni lah. Mungkin minggu ni akan jadi lebih tinggi. Legah nak gelis selalu. Mungkin minggu ni akan jadi lebih tinggi kot. InsyaAllah. Kita makin baru. Mudah-mudahan kita pun pelan-pelan kayu lah. InsyaAllah. Yang penting anda suka, anda gembira, anda dapat manfaat, kita akan cuba sebaik mungkin untuk istiqamah dalam masuk sekejap ini, insyaAllah. Terima kasih terus dengan sokongan. Okey, terima kasih. Okay, baik, terus pada beberapa soalan minggu ni, kita pun ada juga beberapa soalan ni, Wan. Agak menarik juga persoalan ni. Saya baca dulu boleh? Sebab nampak lain macam ni soalan ni. Daripada Nizam. Kita tengok itu daripada mana tu? Insta ke mana? Ini YouTube. YouTube juga. Okey, cuba tengok. Daripada Nizam Mazlan 8613. Okey. Dia punya komen. Aku tak boleh brain ayat Marwan cakap. Tak adil jika isu 3R ini hanya digunakan oleh PAS. Maknanya dia quote kata-kata Muang. Siapa paling lantang sekali yang menuduh undi parti lain masuk neraka? Undi parti selain PAS musuh Allah, parti-parti selain PAS lawan Al-Quran, pemimpin dan ahli dalam PH serta BN tidak beriman. Tak usah nak backup parti PAS yang dah bertalu-talu kalah saman fitnah di mahkamah. Parti yang terbukti melakukan dosa besar. Masya Allah. Siapa berani cakap fitnah bukan dosa besar? Woi, mana ada seni dalam politik kalau kau main isu akidah? Ini politik bangsat. Dahsyat. Maksudnya dia tak bersetujulah dengan apa yang saya sebutkan itu. Dia tak bersetuju, tapi dia macam yang saya rasa kita kena walaupun kita tahulah komen-komen orang ni macam-macam dia sebut. Dengan carutan-carutan tu, saya rasa kita kena sensor sikit lah benda-benda tu. Cumanya bila dia sebut tentang yang main 3R ni, saya rasa kita kena lihat secara adil lah. Kalau tadi tu yang pertamanya,
bila kita sebut tentang hanya PAS yang main 3R. Saya nampak saya sebutlah, saya tegaskan juga sekali lagi minggu ni juga saya boleh bagi contoh parti lain pun main 3R. Yang terbaru kan? Yang terbaru kita tengok sendiri yang Ling Guang Eng hangat 1-2 hari ni. Ya, Ling Guang Eng yang bercakap, dia sebut tentang Green Wave yang dibawa oleh oleh PAS, gelombang hijau tu. Dia kata kalau PAS berjaya memerintah Malaysia akan hancur tokong-tokong tu. Itu kita akan bincang kemudian nanti. Cuma nak sebutnya itulah 3R yang dimainkan oleh yang main isu religion. Maknanya isu 3R ni tidak boleh disalahkan kepada PAS 100%. Dan kita tak nafi juga mungkin ada di sana PAS terpalit juga isu-isu begini, sebab bukanlah disebabkan kerana ini adalah merupakan perkara yang dalam PAS itu semata-mata, tidak. Tapi mungkin di sana ialah oleh kerana manusia ni bukan kita boleh tutup belaka mulut orang. Saya tak mau bersifat defensif lah. Maknanya bukan kita nak kata nak mempertahankan PAS sangat. Cuma kalau kita tengok secara adil, itulah saya sebut tadi, dia orang main juga isu tu. Dan bila kita tengok komen tu tadi, dia kata yang kalah saman apa sebagainya. Saya rasa semua parti berlaku benda ni. Semua parti, semua politikus, semua ada mulut, semua nak bercakap apa sebagainya, pasti ada yang terlepas. Dan masing-masing semua claim ini bukan under arahan parti apa sebagainya. Tak ingat apa yang di AP tu, Superman, apa nama dia tu, Superman ke apa, yang dah Superman Cina tu, Superman Wong ke apa, apa nama dia tu, banyak juga guna tu. Ada yang kena saman lah. Fikir apa ada yang kena saman, kalau saman di AP, UMNO sendiri. So saya rasa kita kena adil dalam melihat. Yang kena saman apa sebagainya, tidak nafi dalam PAS ada yang kena saman, tetapi itu tidak menunjukkan pendirian parti tersebut. Itu sendiri. Itu tidak menunjukkan pendirian parti tersebut. Kalau nak kaitkan dengan PAS, kena kaitkan dengan adakah statement rasmi daripada PAS kena saman contohnya, ataupun kalau kita nak ambil semua ucapan-ucapan orang-orang parti berkenaan untuk dibawa menjadi suatu hal rasmi parti tersebut, ini tidak adil lah. Nampak ini. Sedangkan semua orang boleh bercakap, semua orang boleh menulis. Atau orang awam yang tidak berpartisan sekalipun boleh menyatakan suara dan pendapat. So itulah fair lah. Kita kena adil lah dalam melihat benda ni. Baik, so kita cukup setakat tu lah. Jangan panjang-panjang. Ada komen lagi? Kita tengok ada beberapa lagi. Ni ada juga komen. Saya baca dulu lah komen. Baca. Okey. Apa pendapat saudara berkaitan PMX yang memegang 2 portfolio? Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Namun disibukkan urusan lain seperti masuk ke universiti, merasmikan pelbagai majlis dan sebagainya. Sedangkan ringgit semakin menurun, ekonomi semakin gawat. Tu cantik, menarik dia punya persoalan. Sebab yang pertama sekali kita tengok kan. Yang pertama kita kena tengok balik apa yang PMX pernah sebut terlebih dahulu sebelum daripada ini. Katanya bagaimana isu pertindihan jawatan menyebabkan dia sendiri yang menyatakan isu pertindihan jawatan ini menyebabkan konflik dalam pentadbiran. So dia yang kata dulu bukan saya kata kan. Dia yang kata, lepas tu dia sendiri yang buat. Hanya tak serupa bikin lah, cakap tak serupa bikin. Itu satu. Yang keduanya menunjukkan bahawa PMX itu sendiri seolah-olahnya apa kita kata nama tu nak sebut banyak tu tidak mempercayai orang lain selain beliau untuk memegang satu jawatan yang kita kira jawatan yang antara jawatan yang paling besar lah kita kira dalam pentadbiran negara, Menteri Kewangan kot. Ya. So tak tahulah mungkin dia ada agenda lain ke apa ke, wallahualam. Tapi macam-macam tu sebutlah Mak Sabu orang dalam PH sendiri yang komen Perdana Menteri Kewangan minta
kelulusan daripada Perdana Menteri pun saing kepada Menteri Kewangan. Jadi benda tu tak logik. Jadi saya ingat ramailah antaranya Rafizi, orang yang tak setuju dengan apa Sistem namanya begitu, yang keadaan pegang. begitu. Jadi dia kena asing, dia kata ada konflik kan berlaku apa sebagainya. Itu pertama lah. Yang kedua yang disebut sini, dia dah ada dua jawatan. Tapi duk sibuk dengan kerja-kerja lain. Sepatutnya kerja dia pun tak buat lagi. Ringgit makin menurun, ekonomi makin gawat. Saya ingat saya pernah apa ni, Rafizi pernah datang ke Terengganu. Kita tanya soalan-soalan berkaitan dengan ekonomi dan pengurusan kewangan ni. Dia suruh tanya PMX. Dia suruh tanya PMX benda tu. So maksudnya ada benda yang walau Rafizi turun sebagai Menteri Ekonomi, dia tak ada jawab. Sedangkan bila Menteri Kewangan, itu peranan Menteri Kewangan. So apa yang dia buat untuk selesaikan masalah ekonomi sekarang ni? Saya kadang-kadang tu ataupun sedih lah. Mungkin dengan apa yang dilakukan oleh beliau sekarang ni, PMX sekarang ini, perluangi tour di hampir ke seluruh negara lah, bertemu dengan khususnya mahasiswa lah, temu Anwar pun dalam program temu Anwar itu, atau mungkin itu ni merasakan itu satu tugas Menteri Kewangan atau macam mana? Saya tak tahulah. Satu lagi apa nama ni, sebenarnya kalau betul-betul dia nak turun padang, saya ingat dia kena ambil contoh macam Sayyidina Umar Al-Khattab, macam mana dia turun padang. Turun senyap-senyap. Kita taklah kata turun malam-malam bawa berah apa, tak. Kita jadi macam orang normal. Suatu sehari tu tak ada cameraman, tak ada apa. Apa nama ni, turun naik LRT sebagai contohnya. Kalau nak mau pakailah apa nama ni, mask ke apa ke, kita tengok sendiri. Lepas tu masuk naik Grab, tengok cerita pemandu Grab. Saya sedih lah, maknanya apa nama ni, bila tengok pemandu-pemandu Grab yang saya pernah pandu Grab, naik Grab ni kan. Jadi apa nama ni, bila kita bincang, tapi apa nama ni, kalau nak sebut kan orang kata kita main 3R pula, tapi bukan nak kata. Sekarang ni dalam hari itulah, boleh saya katakan 10 orang saya naik Grab, 8 orang daripadanya bangsa Tionghoa. Okay, jadi kita bersembang dengan dia orang. So dia orang kata dia orang sebenarnya bukan kerja ni asal, tapi sekarang ni terpaksa full time benda ni sebab bisnes dia orang tak jalan, bisnes dia orang teruk, tak ada demand apa sebagainya. Jadi maksudnya saya tak tahulah sebab apa saya sebut benda ni, sebab kalau kita tengok dari sudut komposisi kaum di parlimen, pembangkang yang paling besar adalah orang Melayu. Orang Melayu membentuk pembangkang paling besar. Ini satu fenomena yang pelik dan tidak sihat sebenarnya. Sebab apa nama ni, apa nama tu, kita punya populasi di Malaysia ni, majoritinya kita katakan 70%, lebih 70% adalah Melayu, Bumi Putera. Tapi kerajaan pembangkang Bumi Putera sekarang ni jadi pembangkang di parlimen. Dan apa nama ni, boleh kita katakan, kalau kita tak katakan apa ni, kerajaan sekarang ni adalah kerajaan dominasi satu kaum, tapi kita boleh kata kerajaan yang multiracial. Mungkin apa nama ni, memberi hak yang lebih kepada kaum-kaum yang bukan saja Melayu. Kita boleh nampak begitu. Tetapi nasib orang-orang bawahan di bangsa lain pun tidak terbela, kita nampak. Yang terbela hanyalah mungkin tycoon-tycoon besar, mereka-mereka yang pegang AP import. Sebab sekarang ni banyak benda-benda yang import sekarang ni. Panjang pula kita cerita. Panjang. Yang penting sekali kita mengharapkan PMX dapat melaksanakan tugasan hakikinya dengan secara yang terbaik dan betul lah. Kita harap begitulah. So ada lagi soalan? Ada lagi, aku dah keluar PAS tak pernah bagi idea plan macam mana nak bangunkan ekonomi Islam. Asyik cakap hak Islam tapi hidup asyik cerca kafirkan orang. Jadi pelik. Saya rasa dia masuk PAS apa nama ni, di mana ni, masuk PAS Australia ke mana. Satu hal lah, zaman bila tu, zaman bila pun tak tahu dia keluar PAS ni. 5 day ago, itu leh 5 day ago. Siapa tu? Tak dia komen dia 5 day ago. Bukan dia keluar PAS 5 day ago. Jadi dia apa ni, mungkin dia tak pernah baca WINS, Wawasan Induk Negara Sejahtera 2051. Yang kita dah ada kerangka. Kalau di Terengganu kita ada PITAS 2030. Apa itu? Yang sekarang ini sedang berada di landasannya yang terbaik. Apa PITAS? Sebut sikit.
Pitas Pelan Induk Terengganu Sejahtera. Ya, 2030. So ini yang perlu kita lihat. Dan sekarang ni on track dan kita dapat buktikan selama hampir lebih kurang 5 tahun Perlembagaan Kerajaan Negeri Terengganu yang dipimpin oleh Dr. Ahmad Samsuri itu Yang amat berhormat berjaya menunjukkan prestasi yang terbaru. KDNK, kadar KDNK itu lebih tinggi daripada KDNK yang daripada KDNK pusat, Kerajaan Persekutuan. Ini satu perkara yang menarik sehingga kan ada adik kita bertanya kepada PMS baru-baru ni. Tengok tak video tu. Seorang adik kita tu mahasiswa bertanya kepada PMS tentang kadar KDNK ataupun kadar pertumbuhan ekonomi ni macam mana dia punya solutionnya, bagaimana dia punya perancangannya, hala tujunya. Tapi apa yang PMS jawab seperti mana yang anda boleh lihat sendirilah dalam video tersebut. Okay, rasanya tak ada kot soalan-soalan ni. Cuma saya nak sikit je saya nak bagi. Dia kata PAS tak pernah bagi idea ataupun plan. Kita tak bercakap tentang plan, kita bercakap tentang action dah sekarang ni. Plan, formula ni kita boleh tengok sendirilah orang yang banyak formula, banyak plan. PAS ni yalah bukan setakat plan kita pergi. Bukan kita pergi, kita dah laksanakan. 20 manifesto telah berjaya dilaksanakan. Penuh menggunakan Kerajaan Negeri pimpinan PAS ini telah melaksanakan 20 manifesto. Ya, tak payah bercakap tentang plan ID lah. Kita dah execute. Kita dah capai apa yang kita mahu. PAS telah membuktikan. Dan kita sendiri dapat melihat selaku rakyat Terengganu apa semua sekali. Saya rasa orang ni kalau dia tengok balik dia masuk PAS balik kot, InsyaAllah. Dia nak tengok siapa ni. Kalau dia tak masuk PAS yang buat benda ni, nak masuk mana lagi? Nak masuk BN. Apa BN buat sekarang ni? Nak masuk PH, melainkan dia suka tentang idea, dia suka dengar formula, dia suka dengar ceramah je. Dia tak suka tengok benda tu. Mungkin. Tak tahulah. So kita harap mana-mana yang melihat sesuatu perkara itu dari sudut yang negatif, boleh tampil hadir sendiri ke Negeri Terengganu khususnya lah untuk melihat bagaimana perkembangan di sesebuah kerajaan yang dipimpin oleh PAS. Kita tak nafi boleh tengok juga kerajaan-kerajaan yang lain yang dipimpin oleh PH, dipimpin oleh Barisan Nasional dan lain-lain. Dan kita berfikir secara adil dan membuat satu tafsiran berdasarkan kepada ilmu yang kita peroleh itu, bukan secara rambang ataupun secara emosi. Kita ni sebenarnya banyak lagi komen-komen ni, tapi saya nampak ada yang komen-komen kutukan apa sebagainya tu. Kita hargai setiap komen, tapi dengan masa yang kita ada ni kita tak dapat baca semua, dan kita harap yang komen sensor tu kalau boleh kita beradab lah, kita tunjukkan gaya masyarakat yang matang, anak muda yang matang. Walaupun kita tengok orang tua tu khususnya di parlimen tu tak matang, kita jangan tiru, kita ubah generasi Malaysia yang baru ni kepada generasi yang matang sebelum usianya. Ya. Kita sangat alu-alukan lagi komentar, pandangan, cadangan, kritikan yang membina. Cuma ada dua yang saya rasa kena kita baca sajalah. Baca. Sebab dia tulis panjang dan kita hargailah komen dia ni. Saya nampak ada idea. Yang pertama disebut tentang ni daripada mana? Daripada Sontoloyo. Sontoloyo dash my. Sontoloyo my 4WY. Okay, dia kata lupa Kenwar Brahim lepas keluar UM merapati diri dengan pesantren di Indonesia. Gaya dia berpidato mirip Soekarno, komunis Indon tu. Istilah-istilah yang diungkap lebih keindonesiaan. Menarik orang muda mendengarinya. Menarik golongan muda 70-an kepada persatuan-persatuan pelajar Islam kerana dia memimpin ABIN yang dapat sokongan PAS. Memang Anwar ni dia pandai dari sudut bahasa. Dia kenal tata kelola lah, apa semua kerja, kena wewenang, apa lagi. Terbaru. Saya tengok serius ni kalau sebut kita akan ketawa. Jadi ketika tu dia amat rapat dengan PAS Kedah. Tun M nampak dia ni baik, dia bawa masuk untuk kepentingan UMNO. Maka dia tertariklah dia hingga bertukar jadi Doberman. Nampak sekarang kan, gigit balik mereka yang dulu menyokongi dia sehingga jadikannya seperti apa yang diidami sejak 1998, iaitu Perdana Menteri lah. Tanya balik mana pergi orang-orang itu seperti Azmin Ali, Ezam Makno, Zuraidah dan lain-lain. Memang betul disebut. Orang rapat dengan orang ni faham tak?
Orang-orang yang rapat dengan Anwar, yang menjadi pentaksub Anwar, yang kita tahu kenal Anwar luar dan dalam, zahir dan batin. Tiba-tiba maknanya pelik. Biasanya kalau orang ni bila kenal orang makin dekat, makin rapat, makin menyanjung. Tapi orang dari luar sanjung, bila kenal dekat jadi penentang pula. Jadi tuan-tuan kena fikir balik benda tu. Ini perlu kita fikirlah. Terutama kepada pentaksub. Dia orang panggil walanon. Ke mana Azmin Ali sekarang ni? Ke mana Ezra Makno? Telah kembali semula kepada UMNO. Fikirlah maksudnya. Jadi mana Zuraidah? Banyak lagi. Tinggal budak yang dipupuk sejak di MCKK yang banyak formula tak menjadi dengan ucapannya menerusi gigi tak. Minta maaf lah yang ni tak. Anak perempuannya tak minat dengan rakyat Malaysia. Sanggup bercerai dengan orang Islam kaum Melayu dari mualaf dari China. Masa IMF, dialah di belakang penyokong Soros. Secara terang-terangan buka perairan pada Jokowi. Dokong orang yang dituduh dan bakal dituduh di kalangan kabinetnya. Guna ayat dengan tafsiran salah sama macam mengakomeng dan antara bukan Islam. Guna ayat-ayat Quran menarik umat bodoh mendokong mereka. Ni saya juga, yang ni saya setuju. Saya sebut juga yang lain tu tuan-tuan tafsir sendiri lah. Tapi bab dia menggunakan ayat Quran untuk menarik umat, sokong dia ni, memang tafsir yang kita duduk sebut. Tuan-tuan tengok balik video kita tentang li ta'arafu itu, yang keperbagaian gender itu. Itu memang bodoh lah. Malaysia ni yang dijadikan sebagai Sodom dan Gomora. Wallahu alam. By the way, tanjak yang tuan pakai ialah anak helang kembang sayap namanya. Orang Bajau yang persendakan tuan tu, tunas tanjaknya itu adalah ekor kuda padi yang sentiasa tak pergi urus negeri-negerinya, situ tak menjadi. Bagai lalang melenggut-lenggut menari ikut tiupan angin. Terima kasih di atas komen. Soseh lah apa nama tadi tu. Sontoloyo. Teruskan bersama kita. Agak menarik. Satu lagi. Saya nak baca juga. Okay, baca lagi. Adnan. Saya belum pernah melihat PMX mengutuk golongan LGBT dalam ucapan secara terbuka. Yang saya pernah lihat, video anaknya dalam YouTube mempertahankan semua orang berhak memilih agama. So, walaupun, kita panggil, benda tu jelas sangat lah. Kita tak bukan nak tuduh, tapi dari sudut apologetik, dari sudut simpati terhadap golongan LGBT ni, memang orang tak dapat nak asingkan diri antara LGBT dengan Anwar Ibrahim. So, saya tak tahu di mana silap ni. Ini pesanan saya yang tulus kepada Perdana Menteri kita. Cubalah fikirkan macam mana Datuk Seri kan? Datuk Seri nak asingkan diri Datuk Seri supaya orang tak associate Tan Sri dengan LGBT. Itu nasihat saya. Datuk Seri sejak Tan Sri. Saya sebut tak apa. Orang faham tu. Orang faham tu. Jadi nampak agak melalut dan pening dah tu. Kita berehat seketika. So, jumpa selepas ni. Kembali semula bersama kami dalam podcast Masuk Sekejap, bukan keluar sekejap. Okay? Cuma sebelum saya terlupa tadi, yang komen tadi tu pasal tanjak, saya baca laju kan. Okay, kali ni terima kasih atas perhatian yang diberikan untuk membudayakan kembali. Sudah. Untuk memudayakan kembali budaya Melayu yang kini hilang. Dia bawa arus globalisasi. So, hari ni saya nak bawa siapa yang boleh teka apa tanjak yang saya pakai hari ni. Tu je nak beritahu. Tolong buat research sikit siapa yang jawab betul, insya-Allah kita akan bagi hadiah. Lain macam. Menarik. Okey. Silent dulu. Dah silent dah. Okay. Sibuk. Tu kata. Okay. So, apa dengar program terkini tu di Terengganu? Itu kita dah sebut. Dan alhamdulillah baru lepas satu acara yang besar baru-baru ni, iaitulah Himpunan Teguh Pertahan yang dianjurkan oleh PAS. Pergi. Saya pergi. Kita tengok semua program-program besar kita kena pergi. Dahsyat. Tapi memang dahsyat. Memang dahsyat. Konvoi dia tu memang dahsyat bang. Berapa orang tu? Dengan kata 10,000 motosikal. Kalau kita compare dengan yang UMNO buat di Kemamang tu, Tawan Terengganu tu macam mana? Nampak gambar macam boleh tahan juga ramai tu. Saya difahamkan, saya tak pergi. Saya difahamkan konvoi tu MB sampai lah ditapak.
Eko tak jalan lagi. Eko masih lagi duduk di perlu bagi dia punya Starting point tu lah. starting point tu di Masjid Tok Jembal kalau tak silap saya. Okay. Mana kata dalam masa setengah jam tak selesai lagi. Uish. Dah tahulah aku nak cakap. Mana kata dahsyat lah. Itu pun setara polis. Rasa polis jaga kan? Adalah escort sebab ini kan. Ya. Maksudnya dah blok jalan itu apa pun saja. setara baju kena bayar sendiri, minyak motor kena bos sendiri. Tapi yang tu orang bagi duit ke? BN tu? Tak tahulah. Tapi ikut adat-adatnya begitulah. Sebelum ni kita cerita sebelum Wallahu alam, kita tak nak cakap, kita nak kata, kita nak tuduh. Tapi faham sendirilah. Kalau cerita pasal UMNO ni bukan konvoi je. Bukan pasal bendera pun kena bayar. Dia upah orang, upah. So, tak apalah, itu cara masing-masing. So jangan kita pertikai lebih-lebih. Tapi maksudnya hebat lah. Volunteer, sukarela. Berhabis duit pula tu. Orang sanggup. Walaupun saya difahamkan sebelum program itu kata, boleh ke tidak ni, ramai ke tidak. Sebab saya dipahamkan juga mana katanya ialah oleh kerana kita ni PAS ini sinonim dengan apa panggil parti yang miskin, parti Tin Milo, kan. Dia punya hadiah cabutan bertuah pun tidaklah segeren parti-parti yang lain buat program. Tapi maknanya anak muda mereka ini sangat-sangat bersemangat. Tapi ada orang komen. Dia kata bayar duit sendiri pun komen juga. Bukan komen, dia kata itu je buat benda komen. Dia dikritik lah pasal konvoi ni. Dia tanya, buat apa konvoi? Bukan boleh ubah apa-apa pun. Maksudnya yang penting adalah bagi idea ke perbincangan. Benda gitulah. Dia kata dia konvoi sekadar main-main. Betul habis gitu je. Siapa pandangan Sudin? Konvoi ni sebenarnya bukanlah suatu pelbagai kita kata boleh satu indikator ataupun satu garis panduan yang boleh menyatakan sesebuah kemenangan tu tidaklah. Tidak. Tetapi inilah sekurang-kurangnya orang panggil apa? Menunjukkan semangat dan juga menunjukkan satu vibe yang baik kepada masyarakat. Memanglah kita kalau kira untuk apatah lagi musim PRU negeri ini, memanglah yang menentukan kemenangan sesebuah parti itu undi. Pangkah. Tapi nak sebutnya konvoi baik, program-program yang baik, dan saya kira semua parti sekarang ni sedang berlumba-lumba buat program. Usaha untuk nak menarik anak muda. Sebab apa? Sebab betul, walaupun kemenangan itu bukan diukur atas ramai ke, atas sikit ke, tetapi itulah dia. Orang panggil pemangkin kepada sesebuah kemenangan itulah. Mungkin PAS, mungkin UMNO, mungkin PH, BN, wallahu a'lam. Tapi saya nampak ini satu bentuk keterbukaan yang PAS tunjukkan lah. Walau sebut parti Islam se-Malaysia, walau disebut parti Islam, bila orang sebut Islam ni berpandukan Al-Quran Sunnah. Tapi bila PAS buat konvoi, maksudnya ini menunjukkan bahawa PAS ni walaupun benda tu tak ada dalam Quran, dia terbuka untuk buat. Kalau benda tu baik, benda tu orang muda suka, orang muda nak, tak bercanggah dengan syariat, yang penting dia buat. Dan program PAS pun rasanya bukan benda tu saja, banyak lagi dia buat. Town hall, kan, tak bincang pasal town hall, dia buat juga. Town hall hari tu town hall NGO ke apa. Ni town hall mahasiswa, town hall belia, town hall mahasiswa. Itu semua bagus sebenarnya. Jangan kita tengok satu sudut saja. Jangan, maksudnya bagi orang yang minat berfikir, minat program-program diskusi, maknanya PAS meraihkan kepelbagaian. Itulah yang nak sebutkan tadi. Panjang nampaknya. Cantik. Okay. So, tapi saya rasa dipahamkan juga ada tokoh-tokoh besar. Itu juga rancangan program tu lah. Program 2 hari kan. Program 2 hari, dikatakan 2 hari lah. Jadi nampak, saya ingat waktu sebelum PAS menang PRU tu, setiap kali dibuat kita panggil program apa dia panggil? Macam ke apa tu panggil tu? PAS Gati UMNO, PGU. Lepas tu dia buat himpunan PAS Harapan Semua. Harap. Dia buat harap. So saya tengok setiap kali program-program ni dilakukan, pasti ada tokoh-tokoh yang akan diisytiharkan masuk. Maknanya PAS ni tidak ketandusan
tokoh lah yang orang Ya, kata orang PAS dok ni kata- hanya lebay-lebay, hanya ustaz-ustaz, pak ustaz. Tapi saya tengok yang kata tu lah. Yang kata tu, bukanlah kita nak memperendahkan. Tapi bila kita tengok nak bandingkan dengan orang yang masuk PAS ni, apa nama ni, kalau saya boleh sebut lah. Saya boleh sebut lah yang Kita masuk juga, ni. kita pun nak tahu juga. Mungkin penonton pun nak tahu, anak muda pun nak tahu. Sejauh mana apa dia panggil kriteria tokoh-tokoh yang bersama dengan PAS khususnya. Kejap ni. Dan kita tak nafikan dalam parti-parti yang lain pun ada tokoh-tokoh yang hebat, bahkan berstatus negarawan. Tun M contohnya. Siapa lagi? Ramai. Okey, ada 3 orang. 3 orang. Ada 3 orang yang masuk. Dia kata Sebutlah, kita sebutlah, tengok ringkas laporan mungkin kita daripada trdi.my. Dia kata Cakap. Parti Islam Malaysia mengumumkan kemasukan 3 tokoh masyarakat ke dalam parti itu menjelang pilihan raya PRN tidak lama lagi. Jadi antara tokoh masyarakat yang masuk adalah mantan Naib Chancellor Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza Profesor Datuk Dr. Yahya Ibrahim. Profesor. Oh, dahsyat. Doktor pula. Dok barang. Jadi maksudnya orang yang pandai berfikir lah. Kita kata. Kita dok nilai balik orang yang kata PAS ni tak ada tokoh ketandusan apa sebagainya. Orang yang kata ni saya nampak level pemikiran dia tu lah. Nak tengok pada degree dia tu jauh lah nak tengok pada ni dengan Profesor Datuk Dr. Yahya Ibrahim ni. So sepatutnya orang kita yang jahil ni kita sebut lah. Orang yang jahil, orang yang tak ada ilmu ni. Kalau kita tak mampu berfikir, kurang-kurang kita tengok macam mana orang pandai berfikir ni berfikir. Kurang-kurangnya kita ikut cara dia berfikir. Bukan hanya tahu mengkritik, ikut apa nama ni ke tahap pemikiran kita itu. So itu satu nilai. Tokoh seterusnya merupakan mantan pengurus besar Ketengah Datuk Hamzah Ngah, diikuti mantan ketua pengarah ICT Unit Pemodenan Pentadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia ataupun Mampu ni satu badan peringkat federal yang tugas dia adalah untuk rejuvenate ataupun kita panggil memperbaharui corak pentadbiran kerajaan Malaysia. Antara fokus utama ia adalah digitalize negara kita ni. Maknanya pentadbiran baru. Lepas apa tu lah, antara lepas munculnya Mampulah banyak apa nama ni diperkenalkan pentadbiran Malaysia ni menggunakan konsep digital lah. Banyak mempermudahkan kita. Tak banyak lagi lah kena bawa dokumen ni. Hanya tengok kita punya application dalam internet. Apa ni permohonan kita, kadang urusan-urusan kita dengan kerajaan. So agensi tu sekarang ni ada lagi lah. Agensi tu masih ada, masih membarui. Dia memang Malaysia ni antara yang ke depan dalam apa nama ni menghadapi fenomena IR 4.0 pada hari ini. Jadi maksudnya orang-orang yang berfikiran yang sangat kehadapan, futuristik orang sebelum ni. Bukan Tomahan. Saya nak sebutnya Tomahan sebelum ni yang mengatakan PAS ini parti pak lebay lah, tak ada orang lah, ketandusan, tokoh-tokoh ketandusan, orang-orang yang hebat yang berkaliber ni dapat dipadamkan lah dengan kemasukan tokoh-tokoh. Maknanya orang-orang yang fikir akhirnya melihat PAS sebagai suatu wadah politik yang baik lah untuk sesuai dengan jiwa dan juga profesionalism mereka. Ini satu perkembangan yang menarik. Mungkin selepas daripada dia melihat prestasi PAS itu sendiri di Parlimen. Prestasi PAS di Parlimen itu satulah. Yang kedua melihat prestasi orang yang kata dia ni profesional, dia ni ada formula, dia ni apa sebagainya, tata kelola dan sebagainya. Itulah. So mungkin dia dah buat comparison. Tak mungkin lepas dia tengok PAS dia terus masuk PAS, tak mungkin dia buat comparison parti ni. Jadi sebenarnya ini satu benda yang boleh membuka minda ataupun membuka mata orang yang selama ni memandang serong terhadap PAS sebagai satu parti pak lebay, satu parti yang terkebelakang. Jadi bahkan macam kita sebut tadi lah, tengok bagaimana apa lu panggil kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh orang PAS ini tidak apa lagi orang kata tidak boleh kita pandang enteng, pandang mudah. Dengan kewibawaan, dengan hasil yang telah dipersembahkan kepada
masyarakat. Jadi saya boleh buat satu sifir lah ataupun Sifir, kita tak guna perkataan formula, kita guna sifir lah. Okey, sifir boleh lah. Jadi kita nampak lah yalah daripada konvoi tadi, pada kemasukan ni, kita nampak kalau kita tengok kepada peringkat-peringkat umur ataupun golongan lah. So sekarang ni golongan profesional, golongan yang pure profesional lah, yang neutral, yang akhirnya bila mereka tidak ada lagi apa-apa kepentingan untuk dijaga, contohnya orang-orang yang mantan-mantan ni, orang yang pencen-pencen ni, mungkin orang sebelum pencen ni dia ada fikir kalau dia buat satu gerakan politik mungkin dia akan menggugak dia punya kerjaya dan sebagainya. Mungkin lah. Tapi lepas dia keluar ni, kita nampak golongan-golongan ni datang kepada PAS. Dan saya fikir benda ni bukan dia baru lepas pencen baru nak buat keputusan. Saya dia dah lihat sepanjang dia menjadi pentadbir, menjadi penjawat awam apa semua tu, dia sudah melihat prestasi parti-parti politik ni. Maknanya kita nak beritahu bahawa CV-nya apa ni? Yang kita nak beritahu bahawa yang pertama, golongan profesional melihat PAS sebagai sebagai ni ataupun kita panggil peringkat tertinggi lah, peringkat pegawai ataupun pegawai-pegawai utama, peringkat-peringkat decision maker, stakeholder di dalam pelbagai bidang yang lain, melihat PAS sebagai wadah, orang yang menentukan dasar atau polisi sesuatu entiti tu. Tapi kejap. Tapi peringkat-peringkat bawah, peringkat-peringkat exec, peringkat-peringkat staff, kaki tangan atau pegawai-pegawai rendah ni, mungkin mereka ni tidak sampai ke level berfikir lagi. Mereka banyak execute. Jadi mereka mungkin di sinilah kita nampak ada yang sebahagian bersama PAS, ada sebahagian bersama dengan PKR, DAP dan sebagainya. Mungkin lepas mereka makin matang, mereka akan ikut jejak langkah bos-bos dia. Lepas tu di peringkat golongan muda pula kita nak sebut tadi, bila kita berkonvoi, sudah tentulah 90%, 95% orang muda lah. Ada orang tua tapi tak ramai lah. So bila orang kata walaupun ada parti muda, walaupun ada parti muda yang konon-kononnya parti itu bersama dengan orang muda, tapi kita nampak gelombang, kita baca sekali dengan gelombang di TikTok apa sebagainya, level-level anak muda yang betul-betul muda, yang boleh mengundi, yang betul-betul muda, 18 hingga 25 first time voter ataupun second time voter lah kita kira hari ni, sebab mungkin ada sebahagian yang antara range umur 18 hingga 25 ni sudah mengundi pada PRU 15 baru ni. So diorang ni nampak lebih bersama dengan PAS ataupun Perikatan Nasional. Bila bubar saja parlimen, bubar 6 DUN ni saja, kita sudah nampak dah konten-konten di TikTok mula membanjiri, konten-konten bersifat politik lah, mula membanjiri TikTok tu sendiri, dan kebanyakan ni saya nampak dah 90% konten-konten itu adalah cenderung kepada Perikatan Nasional, termasuklah di kalangan individu-individu yang tidak terlibat politik pun. Kita nampak kecenderungan tu berlaku macam PRU 15 tu itu. Maknanya mood itu masih lagi berlaku pada hari ini. Mood masih berlaku. Ya, tapi mungkin bila mungkin level 25 sampai 30 orang yang bawah 40 ni, itu kita nampak berlaku percampuran. Ada yang bersama dengan PH, ada yang masih dengan UMNO dan sebagainya. Tapi orang betul-betul muda ni saya nampak bersama dengan PN. So dari dua event yang berlaku dalam Himpunan Teguh Pertahanan ni, kita boleh nampak dua golongan yang sedang menyokong PAS pada hari ini, dan ini menjadi satu penanda aras yang baiklah, ya, dan perlu difikirkan oleh semua orang yang lain lah yang mungkin tidak ada dalam golongan ini, untuk melihat macam mana prestasi PAS dalam keputusan PRN 6 negeri ini, khususnya Terengganu. So adakah mana kata untuk PRN 6 negeri ni PN akan menang semua ataupun macam mana? Kalau tanya bacaan saya lah, saya nampak Kelantan, Terengganu, Kedah ni kekal lah.
kekal bersama dengan PAS lah, PN Perikatan Nasional. Tapi tiga lagi ni kita nampak mungkin ada kerajaan akan berlaku perubahan di tiga negeri ni. Tiga negeri pantai barat, negeri-negeri yang ramai businessman, orang yang sebenarnya terkesan dengan ekonomi hari ni. Golongan-golongan ni nampaknya sudah mula berubah. Kita nampak minda politik mereka yang kuat sokong, yang jadi petaksub sebelum ni pun akhirnya dah kendur. Maknanya bilangan walanon semakin natural lah. Walanon semakin kurang. Kita nampak. Walanon semakin kurang dahsyat lah. Macam tadilah yang mana rapat-rapat tu bila yang tadi kan cerita tadi bila dah kenal makin rapat akhirnya lari. Sepatutnya macam begitulah maknanya kenal makin cinta. Maknanya gitu juga kita nampak pengundi-pengundi PH ni. Sebelum dia tengok PH mengundi, sebelum dia tengok PH mentadbir, dia sokong lah. Tapi lepas dikenal sebenar, masih lagi bila mana PH tu lah menunjukkan rupa yang sebenar mula beralih arah. Ya, yang tidak ada visi. Lepas tu yang masih lagi anggap diri sebagai pembangkang walaupun sudah di kerajaan. Ya. Duduk bangkang siapa tak tahu. Orang tu cari balah dengan pegawai-pegawai. Ugut-mengugut. Jadi dia kritik, dia tak rasa dia tu adalah ketua bos bagi pegawai tu. Betul bukan masa dah kritik. Pasal masa ni orang nak guide pegawai buat kerja dengan betul. Kalau betul pegawai tu salah. Ya. So, dan inilah isu-isu yang kita rasa panggil adakah PMX ini ataupun kerajaan Madani ini patut dibiarkan untuk memerintah sehingga tamat tempoh ataupun sebaliknya. So kita akan tengok lagi selepas daripada ni. Kita sama-sama perhatikan. Berehat seketika. InsyaAllah. Baik, bertemu lagi kita selepas kita berehat sebentar tadi. Alhamdulillah. Tadi kita rasa masih lagi dalam mood bila kita cerita tentang Himpunan Tengku Pertahanan ni. Sebenarnya Himpunan Tengku Pertahanan kita tahulah yang buat ni untuk menuju kepada pilihan raya. Maknanya pelbagai PAS buat ni untuk mengadakan gelombang lah. Ya, betul. Sebut pasal gelombang, teringat pula. BN dia guna gelombang biru. Dia sebut gelombang biru. Lepas tu yang terbaru dia tukar gema biru pula kita tengok. So macam tolong please be firm lah. Kalau nak pakai gelombang kan nak pakai gema. Kita pun tahu. Takut mungkin fake, kita pun tahu. Fake account ke apa. Tak tahulah. Fake gelombang ke. Nak pakai gelombang, pakai gelombang. Nak pakai gema. Kita menjadi pening. Saya pun terfikir juga. Kita nak ni. Tapi tengok macam PAS. Teguh pertahan daripada hari tu lagi. Sebelum PRU duk pakai ayat tu. Ni bukan tarian PRU. Jadi ayat tak sempat. Yang PH dia punya tu sunyi. Dia sunyi. Sunyi. Jadi macam bersedia untuk apa-apa jua takdir. Yang menentukan. Baiklah. Kalau amanah. PH lah tu. Sekali lah. Okay, baik. So apa ni saya nak sebut tadi. Inilah dalam kita duduk sibuk PRK. Hari ada satu isu PRK. Yang PRK. HTP ni mana PRN lah. PRN. So apa nama ni Terengganu baru-baru ni, bukan Terengganu lah, kita sebut berita ni sampai ke Malaysia lah, seluruh Malaysia. Jadi antara berita yang kita terima adalah berita tentang apa nama ni petition yang diterima oleh mahkamah. Ada satu petition yang diterima oleh mahkamah melibatkan kerusi Kuala Terengganu. Parlimen Kuala Terengganu ni dimenangi oleh PAS. PAS hari tu dia menang 8-0. Di Terengganu Besut sampai ke Kemaman, habis disapu bersih. Dahsyat. Jadi sapu bersih. Apa nama ni? UMNO telah buat petition. UMNO buat petition kerana dikata ada berlaku apa nama ni, kesalahan langgar undang-undang dalam tempoh berkempen tersebut. Dia akad 3 petition. Tapi yang diterima hanya satu. Setakat ni lah yang Marang sudah ditolak. Apa nama ni, Kemaman ditolak peringkat awal, kemudian dia rayu, maka apa nama ni, rayuan tu diterima, masih lagi berjalan sekarang berjalan, proses berjalan. Cuma di Kuala Terengganu ni keputusan mahkamah menerima petition tersebut. Dan apa nama ni, menyerahkan kepada SPR.
Sekarang ni menyerahkan kepada SPR untuk menentukan kedudukan. Katanya pihak PAS nak buat rayuan. Saya baca Kali yang terkini. Saya baca laporan terbaru daripada PAS Pusat, dia kata tidak akan buat rayuan. Oh, dia akan terus. Dia sanggup apa dia panggil lawan lagi. Lawan tetap lawan. Ya. Oh, dahsyat. Tak ada, kita tak ada masalah benda tu. Mengundi semula. Mengundi semula. Maksudnya saya pun sendiri, saya tak mengundi di Kuala Terengganu. Adakah dijangkakan PRK Kuala Terengganu tu akan berlaku semasa PRN ni? Bagi saya sepatutnya begitu. Kalaulah SPR ni memikirkan tentang rakyat, duit rakyat, memikirkan tentang rakyat, rakyat semula tu, baik dia buat sekali terus. Buat sekali terus. Saya takut orang yang buat petition tu yang akhirnya menyesal. Maksudnya menyesal buat petition. Alah kali PRK dengan PRU sama, tak nampak gelombang apa sebagainya. Itu yang dibimbang. Tapi saya rasa inilah waktu terbaik untuk sekiranya berlaku lah. Kita tak tahu lagi keputusan. Boleh jadi apa nama ni, SPR tidak akan mengumumkan kerusi itu kosong. Boleh jadi sebab mahkamah menyerahkan kepada SPR untuk menentukan. Dia beza dengan kes Parlimen Batu sebelum ni. Parlimen Batu Tian Chua tu. Tian Chua. Mahkamah sendiri yang memutuskan bahawa keputusan pilihan raya dibatalkan. Dan Tian Chua boleh mengundi, boleh menjadi calon sekali lagi. Tapi saya tak ingatlah atas fakta kes apa tu sama ke tidak atau dengan Kuala Terengganu. Tapi bezanya dengan Kuala Terengganu adalah mahkamah hanya menerima petition. Mahkamah menerima petition yang dibuat oleh UMNO terhadap kemenangan PAS, lalu menyerahkan status kerusi ke Kuala Terengganu kepada SPR. So sekarang ni SPR yang akan tentukan. Saya harap SPR dapat buat keputusan dengan bijak dan adil lah, tanpa sebarang pengaruh politik mana-mana pihak kerajaan ataupun pembangkang. So itulah. So insyaAllah lah kita tengoklah. Kalau kata sebelum ni kita tengok dia punya angka majoriti tu 40,000 kan, 40,000 mana tahu kalau undi semula ni jadi 60,000, 70,000, 80,000. Ya, kalau kita tak mustahil benda tu. Sebab bilangan pengundi baru bertambah sekarang ni. Semakin meningkat. Saya nampak PH sekarang ni sedang menyesal. Dulu dia yang beria-ia nak buat undi 18 ni. Akhirnya undi 18 tu makan diri. So 40 waktu tu kita nampak waktu tu bukan saja UMNO, PH sendiri pun kutuk orang muda. Kutuk sebab tak sokong dia. Ni satu ketidakmatangan yang berlaku. Sebab tak kutuk dia, sebab tak sokong dia. Sebab tak sokong, tak kutuk. Macam kata ada tu lah, apa lagi, macam ke apa lo panggil UMNO, pengurusi pembangunan UMNO, Datuk Seri Ahmad Said yang pakai hutang sangat tu. Sikit lah, biasalah. Dia punya gembira. Dia punya definisi adil dia tu. Macam mana? Adil dia tu, orang yang sokong kita tolong dia. Orang tak sokong kita tak tolong. Dia kata adil ni dalam memberi dan menerima. Dahsyat juga dia punya definisi dia tu. Dia hanya menjadi kerajaan kepada rakyat UMNO, bukan rakyat Terengganu. Itu yang agak sedih lah. Saya rasa itu sebab orang muda tak sokong dia. Kalau politik sebegitu agak kurang cerdik lah, dan kurang matang bagi kita yang melihat, khususnya anak muda. Ini semua dapat dilihat berdasarkan kepada undi pada PRU Parlimen pada baru-baru ini. So kalau kena move on lah dia punya cara dan pendekatan tu. Sebagaimana PAS buat, sebagaimana parti yang lain buat, UMNO pun saya tertarik pula cakap pasal adil ni. Ada berjumpa dengan seorang profesional yang tak sebut nama lah. Dan dia ni sebenarnya penyokong UMNO satu ketika itu masa PRU 14. Okey, menarik. Tapi bila kita bincang dengan dia, kok-kok lah dia ada idea sebab PAS dah jadi kerajaan. Apa idea dia? Kita terbuka walaupun dia penyokong UMNO ke PH ke apa sebagainya. Jadi PAS sangat terbuka untuk tanya apa kepandangan untuk majukan demi negeri. Demi rakyat, agama, bangsa, tanah air. So bagi input. Dia kata apa? Dia kata
saya rasa PAS tak boleh buat lebih. PAS dah buat terlalu banyak dah, dia kata. Cuma dia kata untuk kempen pilihan raya, dia kata kalau tak ada manifesto pun tak apa. Cukup dengan hanya membuktikan PAS ni adil. Maksud apa? Dia kata waktu zaman sebelum PAS hari tu, macam sebutlah, orang yang sokong dia dapat. Orang yang tak sokong tak dapat. Saya kalau dalam kerajaan Terengganu ni, saya juga mengurus bahagian pemberi Apa tu? kerajaan tempatan juga perumahan. So di bawah kerajaan tempatan ni kita ada premis di bawah MBKT, PBT, kedai lot kedai apa sebagainya. Lepas tu di bawah perumahan kita ada waktu tu kita buat perumahan kos rendah. So orang berebut untuk nak dapatkan lot kedai dan juga premis perumahan ni. Okey. Apa yang kita terima awal daripada rungutan rakyat lah waktu zaman pemerintahan sebelum PAS hari ni, hanya yang dapat tu orang-orang yang baik dengan kerajaan pada ketika tu. Yang baik dengan UMNO lah, mudah ceritanya. Saya sampaikan ada kes satu keluarga dapat 2-3. Sampai sekarang ni pun tak boleh nak selesai isu-isu orang yang dapat yang dah ada rumah contohnya, dapat lagi rumah, yang dah bisnes kedai dah maju apa sebagainya, dapat lagi 2 biji kedai ni atas nama dia, ni atas nama isteri dia, ni atas nama. So tak adil lah maksudnya. Ya, jadi kita pula tak boleh nak ambil tindakan sebab agreement yang dibuat itu terlalu longgar. Yang akhirnya kita tak boleh nak menafikan hak yang telah dibahagi lepas. So bila PAS ni memerintah, dia tengok sangat berbeza. Langsung tak, maknanya kita bercakap juga dengan beberapa orang pegawai-pegawai lah, tengok cara PAS menentukan. Kalau dulu dia kata antara benda pertama yang dia akan tengok pemohon-pemohon ni, ini penyokong mana, ini penyokong mana. Kalau cek, dia suruh JPKK cek, ni penyokong, ni keluarga dia orang mana apa sebagainya. Jadi dia tengok bila PAS ni tak tanya langsung orang ni penyokong PAS ke orang ni penyokong UMNO. Bahkan bila saya tengok di kampung saya sendiri pun, dah tengok ramai orang UMNO, orang-orang yang bukan PAS lah dalam ceritanya, yang dapat bantuan ataupun inisiatif yang kerajaan berikan berbanding dengan orang PAS tu sendiri. Mungkin kerana orang PAS ni dia orang berjiwa Islam yang kuat, dia tahu dia malu boleh untuk lagi, meminta-minta. dia boleh lagi. Maknanya boleh survive memang lagi Islam lah. ajar kita ni tidak diajar untuk meminta-minta. Walaupun kita tahu kadang-kadang mereka ni susah. Maknanya walau kana bihim khasasah. Sebut dalam tu, tapi mereka ni menahan diri daripada meminta. Mungkin itu je. Justifikasi dia lah. Okey, menarik. Dia kata tolong, dia kata kalau PAS up benda ni pun, dia kata sudah cukup untuk PAS ini dianggap sebagai adil dalam pemerintah yang baik lah. Boleh jual benda ni untuk kekalkan PAS sebagai kerajaan gitu kan. Okey, baik. Panjang nampaknya itu. So kita berhenti seketika dan jumpa selepas ini. Okey, kembali lagi bersama kami podcast Anak Muda Masuk Sekejap. So seperti biasa, kita tak lupa untuk nak review produk-produk orang mula. So hari ni kita ada apa bang? Kita dapat sponsor hari ni, kita dapat tajaan orang belanja kita hari ni. Saya bagi Ustaz Din satu. Sila. Bismillah. Terima kasih. Ini adalah Popia Carbonara yang sangat sedap. Sebenarnya bagi banyak tadi, tapi terpaksa simpan untuk review. Tak habis dah tadi. So ada 2 je, betul kosong lah. Dahsyat. Memang sangat sedap. Try dulu. Bismillah. Mukbang. Crunchy. Dah sejuk ni. Tahu sejuk pun masih lagi crunchy. Kalau panas, lazat. Popia ni boleh makan lu. Saya cakap. Dia daripada apa nama ni? Al-Idrus Food. Boleh search dekat Shopee ada, Insta ada, Facebook ada. Dan nombor WhatsApp dia ada 013 660 9547.
Tuan-tuan boleh beli dalam bentuk apa? Frozen. Dalam bentuk frozen food macam ni. Okay. Dan juga dia buat juga COD di sekitar Kuala Terengganu sekitar Kuala Terengganu. Sebab alamat dia ni di Kampung Atas Tol. Bukan nasi dagang saja. Satu pun dia. So, boleh nak dapatkan secara frozen, boleh goreng bila-bila ataupun boleh dapat fresh. Yang kita makan ni yang fresh lah. Dia boleh dapat juga untuk COD lah. Sangat dahsyat. Maknanya budak-budak pun boleh makan. Tak pedas sangat. Adalah pedas sikit-sikit tu tapi. Ada ke? Ada. Tak ada pedas langsung. Aish. Pelik ni. Carbonara mana ada pedas carbonara? Macam mana rasa pedas sikit? Betul. Kita makan benda lain dulu tadi. Itulah. Ada terselit dengan lada ini. Tapi sedap. Carbonara, popia carbonara. Okay. Terima kasih. Ada inti dia pun sedap. Rasa dia pun sedap. Crunchy. Dah. Boleh dapatkan lah. Terima kasih ni saya bawa balik. Saya bawa balik satu. Boleh. Ambil. Okay. Alright. Bosin dulu, kita bosin dulu. Sabar dulu. Okay. Katanya ada satu program yang terdekat ni di Terengganu. Tu. Okay. Rasanya Minum kita dah sebut gitu. So, biasalah dekat-dekat apa nama ni, makin macam kitanya walaupun Budong sudah bubar, kerajaan masih lagi berfungsi sebagai caretaker government. Okay. So program yang telah dirancang nama ni untuk memastikan pencapaian Terengganu sebagai negeri bersih ini dapat terus di-maintain. Dan hari ini kita pergi setapak lagi, bukan Terengganu bersih saja, Terengganu sehat. Bersih dan sehat. Oleh kerana itulah dibuat program gotong royong Mega Perangi Edis. Sangat. Dan dibuat gotong royong serentak di 32 don. 32 don. 32 don. Lah. Ya. Jadi okay. Program yang sangat menarik lah. Program yang saya kira sangat menarik. Mungkin di satu don tu sebab saya dengar juga feedback daripada don-don ni yang nak menganjur ni. Sebab dia kata penyertaan yang bakal hadir tu boleh katakan 1,000 orang. Bagi satu don dia boleh bagi komitmen itu. Mana bersungguh rakyat Terengganu ni ada kesedaran. Bukan saja kerajaan yang enforce untuk jaga kebersihan ni, tapi kesedaran daripada bawah, bottom up, top down, bottom up, semua berlaku di negeri Terengganu ini. Alhamdulillah. Jadi bagus. So minimum 1,000 orang lah, minimum. Okay. Minimum 1,000 orang dan dengan komitmen yang nak diberikan ni, So program sehari suntuk ke macam mana, ke separuh hari je? Program sampai tengah hari lah. Program sampai tengah hari daripada pagi. Hari Sabtu ni. Sabtu 15 hari bulan. Tuan-tuan duduk di mana? Tuan-tuan duduk di Kemasik, ada program di Kemasik. Puan-puan duduk di Bukit Tunggal, ada di Bukit Tunggal. Duduk di mana? Di mana-mana pun. Sudah duduk di mana? Dia tak nak beritahu identiti dia. Dia seorang yang sangat rahsia dia ni. Seorang suka berahsia. Debur. Jadi tuan-tuan pergi. Bahkan saya difahamkan oleh kerana penyertaan 1,000 orang ni, yang nak ramai ni, pihak di DON ni telah kenal pasti bukan satu tempat, mungkin akan ada 2 tempat, 3 tempat. Maknanya dalam satu DON tu akan berlaku gotong royong ni mungkin 2-3 tempat. Tengok atas DON lah. Mungkin DON yang besar, mungkin dia tu, tapi di peringkat kerajaan negeri, memperuntukkan sekurang-kurangnya satu kawasan di satu DON. Tapi kalau penduduk komuniti tu terlalu ramai, mungkin pihak komuniti sendiri yang ambil inisiatif. Mungkin mana kata di samping sama ada NGO ke, di samping kerajaan yang menjadi tonggak utama melaksanakan, menganjurkan program ini, so pihak-pihak yang lain pun boleh juga sertai. JPKK-nya, NGO-nya, NGI-nya. Bila berlaku benda ni, saya teringat konsep negara berkebajikan yang Tok Guru Wajadi pernah sebut. Okay. Konsep negara berkebajikan ni, dia bukan negara kebajikan. So negara kebajikan ni negara welfare state. Rakyat bayar cukai, kerajaan provide
service. So kerajaan buat, maksudnya orang mengharapkan kerajaan semuanya kerajaan. Kalau salah kerajaan. Tapi negara berkebajikan adalah konsep daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolong antara atas dasar kebajikan dan takwa. Maknanya bila bertolong menolong saling ni berlaku antara multi hala, dua hala. Maknanya kerajaan bantu rakyat pun bantu kerajaan, rakyat bantu rakyat sendiri. So konsep itulah yang berlaku hari ini, dan kita tengok contoh ada dalam Al-Quran tentang contoh Zulkarnain, satu kerajaan yang hebat, yang besar, yang mentadbir dunia pada ketika itu. Tak kira lah siapa dinamakan Zulkarnain tu, Alexander lah, Cyrus the Great lah, macam-macam lah pandangan-pandangan tu. Cuma nak kata satu empire yang sangat besar. Cara pentadbiran yang paling baik adalah pentadbiran yang mengambil kerjasama daripada rakyat. Bukan sekadar rakyat bayar cukai, kerajaan provide service. Sebab dalam surah Al-Kahfi tu ada disebut bila Zulkarnain pergi ke satu kota tu, penduduk dia ni nak tawarkan kepada dia satu upah untuk dia bina tembok daripada dia dan Ya'juj-Ma'juj. Tapi Zulkarnain tak nak terima. Zulkarnain kata, aku tak nak. Tuhan beri aku dah lebih daripada apa yang kamu boleh tawarkan. Tapi aku perlukan bantuan tenaga daripada kamu. Perlu ada penglibatan daripada kamu. Partisipasi, kerjasama. Jadi itulah konsep negara berkebajikan yang sebenar yang konsep Al-Quran anjurkan. Jadi ini satu inisiatif Terengganu Bersih ni sebenarnya salah satu lagi simbolik kepada bagaimana PAS mentadbir mengikut acuan agama. Walaupun untuk perangai Aedes. Adakah ini menunggang agama? Bagi saya kalau menunggang agama pun tunggang lah. Ini adalah tunggangan yang baik. Kalau tak tunggang agama, nak tunggang apa lagi? Kalau agama, kita tak ikut agama, kita nak ikut siapa? Agama itulah platform untuk kita hidup. Ya, betul. So begitulah maksudnya kita nampak. Sangat menarik lah. So kita khususnya orang muda khususnya di 32 don lah dipahalkan untuk seluruh negeri. So boleh pakai hadir, pakai turun. Saya dengar ada baju percuma dengan tulang. Saya kira walaupun kerajaan tak beri baju percuma ni, tapi ada syarikat yang sanggup tajih untuk berikan kepada rakyat Terengganu yang turun bergotong royong ni untuk menerima baju ni. Jadi tuan-tuan kontak lah bekas-bekas pusat khidmat. Hari ni tak ada pusat khidmat kan? Jadi bekas-bekas pentadbir pusat khidmat ni walaupun dah ada jawatan dengan beban nyedun apa, mereka masih bekerja untuk rakyat. Walaupun tanpa gaji, dipahamkan lah. Saya dipahamkan. Mungkin mereka sudah ada PMS lah mereka ni. JPKK pun tak ada. Tuan-tuan boleh rujuk JPKK, tuan-tuan masih boleh rujuk bekas JPKK, tuan-tuan boleh rujuk bekas pegawai khidmat kita di Don-Don ni untuk tahu dengan lebih lanjut tentang program yang akan dijalankan ni. Dan saya difahamkan ni pihak Urustia Penerangan Darul Iman UPDI telah endorse program ni. Bukan telah mengambil inisiatif untuk menyebarluaskan. Tuan-tuan boleh tengok juga dalam media sosial utama kerajaan negeri untuk dapat maklumat lanjut. Tengok di Facebook apa. Boleh kabel tak baju ni? Kabel ada. Kabel macam mana tu? Nak dapatkan baju. Kabel kita adalah rakyat. Kabel kita adalah rakyat. Rakyatlah kabel terbesar. So baju ni daripada rakyat, bukan daripada kerajaan. So jangan cari kerajaan, sebab kerajaan tak sponsor. Cari orang yang sponsor baju ni. Syarikat tu lah. Syarikat ni syarikat yang maknanya syarikat ni pun berkebajikan jugalah. Dan syarikat ni saya syarikat ni ikhlas. Sebab tu saya tak sebut nama dia. InsyaAllah. Takut hilang ikhlas dia tu. Kita mengharapkan begitulah. Ada lebih ramai lagi yang yang nak menyumbang. Saya rasa ini saya sebut juga untuk menjadi pemangkin contoh dari syarikat-syarikat lain lagi yang sudi nak menyumbang untuk menjayakan lagi program yang sangat baik. Sebab saya sebutlah tentang Aedes ni sekarang ni sebenarnya meningkat ke macam pembunuh mana? Binatang pembunuh nombor 1 di dunia adalah nyamuk. Walaupun orang kata jerung tu bahaya,
buaya tu bahaya, harimau tu bahaya. Tapi boleh bilang dengan jari. Tapi punca kematian disebabkan oleh binatang yang paling tinggi sekali adalah nyamuk. Jangan main-main dengan nyamuk ini. Zamrud pun dimatikan dengan nyamuk. Namrud Zamrud ke Namrud? cincin saya. Okey, Zamrud. Namrud. Biasa nak suruh orang biasa. segur sikit. Okey, jadi maksudnya jangan pandang enteng terhadap bahaya ni. Tuan-tuan boleh rujuk balik tentang, saya rasa program ni sangat dapat fully support daripada Kementerian Kesihatan. Of course. Kalau dia tak sokong, saya tak tahulah. Of course lah, sebab nyamuk Aedes memang kita harus peranginya lah. Sangat berbahaya. Ini program ni kebersihan pun dapat, kesihatan pun dapat. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan 32 don kita pakat pergi sapu dan kita pakat bersih dan kita pakat jaga kesihatan masing-masing. Maknanya sapu bersih 32 don. InsyaAllah. InsyaAllah kita sapu bersih. Jadi kita berehat seketika dan kembali selepas ini. InsyaAllah. Kembali lagi kita dalam Masuk Sekejap. Podcast anak muda. Ya, bersama saya Hang Marwan dan juga Bro Sudin. So jangan lupa subscribe di YouTube, like, share, komen di seluruh media sosial, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Spotify dan semua sekali lah. Boleh kita check it out, like, share dan komen, insyaAllah. Sebelum kita tutup, saya rasa dah panjang lah kita ni. Panjang lah jadi untuk kita, sebelum kita tutup, saya ingat tadi ada satu benda yang saya kata nak sebut tadi. Saya kena sebut tentang 3R tadi tu. 3R, okey. Dia 3R tu kita nak dedahkan bagaimana DAP ni dia juga mainkan 3R. So maknanya bukan PAS sajalah. Bukan PAS. Ada satu rakaman apa nama ni, Lingua Ing dia bukan apa dalam DAP, saya tak tahu, tak ingat lah. Tak. Ya, saya tahu dia MP. Dia MP lah. MP lah. Tak apalah, maksudnya Lingua Ing dia tak kisah sangat pasal dia tu. Tapi dia DAP lah. Dia bukan PAS tu. DAP ahli parlimen. Ya, jadi DAP ni baru-baru ni ada rakaman. Dia buat bercakap. Tular. Dia bercakap apa nama ni, menyatakan PAS ni dengan gelombang hijau. Dibawa dengan konotasi yang negatif. Yang racism ke apa? Yang racism, religionism dan juga extremeness, royaltyism. 3R kan, 3R. Maksudnya, so senang cerita dia masih sebut tentang religious lah. Dia bercakap apa nama ni, sangat menakutkan orang-orang atas nama agama. Dia menunggang agama juga tu. Dengan cara dia kata kalau tapi yang peliknya dia menunggang agama Islam. Dia menunggang agama Islam. Itu lagi teruk. Ni orang dia Islam memperbodohkan orang bukan Islam dengan menyatakan tentang perihal orang Islam. Ini satu perkara yang saya kira agak iyalah. Itulah kata macam resis lah bila orang Melayu apa nama ni serang kaum lain, itu resis. Jadi kalau orang agama lain serang agama lain, itu juga dikira selalu bentuk resis dalam bentuk agama. Jadi apa itu yang dilakukan sekarang ni oleh JP lah, Lingua Ing lah disebut. Sebab saya difahamkan dalam DAP tu bukan semua anak-anak yang muda-muda ni sebenarnya tak suka dengan orang tua dalam DAP ni. Generasi baru kita nampak boleh bawa bincang orang ni. Apa nama ni, saya boleh bagi kredit lah. Walaupun dalam pemerintahan diperintah oleh apa nama dia? Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, nampak tak ada orang yang boleh ada yang buat kerja. Tapi antara yang kita nampak clean buat kerja, antara yang profesional buat kerjanya adalah daripada Menteri DAP, orang muda dalam DAP, menteri muda atau apa nama ni, orang muda lah dalam DAP. Pemimpin muda DAP. Yang banyak buat masalah tu yang tua-tua, yang ada duk main tentang isu ketakutan terhadap ketuanan Melayu, Malaysia apa sebagainya tu. Orang tua. Tapi orang muda ni saya nampak bagus. Tapi nak sebut orang tua, salah seorang tua tu Lim Kau Ing tu lah. Dia bercakap tentang menakutkan orang bukan Islam, bahawa bila PAS merintah ni nanti semua tokoh-tokoh akan roboh. Saya tak tahulah. Mungkin dia tak pergi ke Kelantan
agaknya. Saya rasa itu bentuk pembodohan umat yang dilakukan oleh PI. Ini saya kira mungkin Lim Gok Eng lah, bukan DAP lah maksudnya. Lim Gok Eng ni mungkin seolah-olah tidak berpijak di bumi yang nyata masa dia berkata-kata itu. Mungkin dia sedang bermimpi. Ataupun dia sedang mengigau. Ataupun dia tidak berada di bumi. Mimpi dia tu, igauan dia tu yang menakutkan. Pelik. Mungkinlah. Sehingga boleh terkeluar perkataan-perkataan yang daripada lama Tok Guru Ni Aziz kan. Tok Guru Ni Aziz. Benda ni UMNO duduk sebut sebelum ni. Kalau PAH merentah habislah batu dia. Benda ni DAP pula bawa. Dia bawa pula benda yang UMNO bawa selama ni. Dan ada juga sebahagian orang PAH yang dah keluar PAH bawa juga benda yang UMNO bawa sebelum ni. Orang UMNO sudah apa nama ni tak laku dah. Sudah move on lah. Sudah move on dah isu-isu. Sebab dengan benda yang dibawa ni lah dia hilang sampai 30 kursi. Tak pernah berlaku lah sejarah PRU. So kita harap lah, maknanya kata kepada saudara Lim Guang Eng ni, kita harap lah behave yourself. Yes. Maknanya pergilah ke Kelantan, saya tunjuk. Kalau tak mendengar cakap saya, pergilah Kelantan yang telah ditadbir saya tak boleh lah macam ke Tan Sri Anwar Musa nak support semua sekali. Tapi ada yang menarik, tapi saya boleh dalam UMNO, cadang dia ajak dia pergi dalam UMNO ada satu fenomena menarik bila Lim Guang Eng sebut macam ni. Yang peliknya orang tua dalam UMNO iaitulah Tan Sri Zahid Hamidi. Tan Sri ke dia? Tan Sri Zahid Hamidi UMNO dalam UMNO. Dia sokong. Sapri tak kenal. Tan Sri Zahid Hamidi sokong maknanya bukan mempertahankan Lim Guang Eng lah, kenyataan Lim Guang Eng tu. Tapi baru lagi tengok ketua pemuda UMNO Dr. Akmal Osman. Dr. Akmal tu saya tak tahu dia ingat. Dr. Akmal ingat lagi saya. Kita pernah jumpa bulan Ramadan. Waktu tu Dr. Akmal punya roadshow pertama lepas pada Dr. Akmal menang tanpa bertanding kan sebagai ketua pemuda. Datang Dr. Akmal cerita ke saya daripada Kelantan. Dia apa nama ni, dia apa tu, solat berbuka di Kelantan, Moreh di Terengganu, subuh bersahur di Pahang. Dia punya bagus lah, energetik betul. Dan Dr. Akmal ni apa nama ni, dia sendiri tak setuju dengan presiden dia. Dahsyat. Dia minta Lim Guang Eng dia ambil tindakan. Dan Dr. Akmal ni sangat vokal. Saya nampak satu benda yang bagus lah yang berlaku dalam UMNO sebab ada dia ni. Tapi saya cuma pesan kepada Dr. Akmal, orang yang macam Dr. Akmal ni biasanya tak lama duduk dalam UMNO. Bukan kena hati-hati lah, tapi kena terima hakikatnya begitu. Kena terima hakikat. Dan kita sangat Perbangi sangat banggalah walaupun dalam keadaan UMNO yang begitu, tapi masih ada lagi orang yang sanggup mempertahankan jati diri parti dia sendiri, yang tidak mudah untuk adalah sinar. Mungkin orang kata UMNO ni sudah umpama bahtera yang hampir karam, tapi mungkin kerana Dr. Akmal ni lah UMNO masih belum karam. Mudah-mudahan akan ada muncul kembali UMNO yang dikatakan dulu pejuang bangsa, agama dan negara. Mungkin Dr. Akmal akan good luck Dr. Akmal. Good luck lah, kita harap. Walaupun isu ni kita nampak berlega di sekitar orang politik, tapi kita harap ini perlu diambil perhatian oleh masyarakat Islam Melayu khususnya. Kenapa? Kerana ini melibatkan bukan sahaja jati diri Melayu kita, bahkan agama kita. Seolah-olah dalam kita ini duduk dalam negara yang Islam agama rasmi, tiba-tiba kita diperlecehkan agama kita ini, seolah-olah kita ini jahat sangat, zalim, menindas. Ini suatu perkara yang bukan saja orang politik saja kena ambil tahu, kena ambil kisah dan cakna, termasuk juga orang biasa, rakyat, masyarakat awam kena ambil tahu, kerana ini adalah merupakan suatu asas yang asas kita dalam kita bukan saja diri Melayu, bahkan kita ni orang Islam. Cuma saya nak sebut lagi tentang green wave tadi tu satu hal lah, tentang Lim Guang Eng. Satu hal lagi tentang gelombang hijau ni. Sebelum tu lah, dia green wave ni ataupun gelombang hijau ni, dia satu
istilah ataupun ungkapan yang negatif ke positif sebenarnya? Itu yang saya nak explain kan. Okey Okey. kita nak tanya je, jangan marah. Jadi saya nampak bila istilah ni diapungkan kembali selepas daripada kebangkitan sokongan terhadap PAS di Malaysia. Antara orang yang pertama sebut saya masih ingat adalah Lim Kit Siang. Okey. So Lim Kit Siang ni adalah seorang strategis politik yang bila dia sebut tu kita kena hati-hati. Walaupun ada orang PAS yang tepuk tangan, maknanya ini gelombang hijau, bawa gelombang hijau hebat lah PAS, mana-mana seolah-olah macam gelombang biru lah kalau cerita ini gelombang hijau. Tapi sebenarnya kalau kita baca tentang perang pemikiran, istilah gelombang hijau ni telah dicemari dengan konotasi yang negatif. Gelombang hijau bila dibawa ke peringkat antarabangsa, green wave ni sebenarnya adalah gelombang ekstremis. Itu yang tertanam dalam kepala. So saya nampak itu yang cuba nak ditanam terhadap kebangkitan sokongan terhadap PAS ni. Itu kebangkitan ekstremism, kebangkitan radikalism, teroris dan sebagainya. So saya kira orang PAS jangan terlalu asyik menggunakan perkataan terpengaruh lah, yang terpengaruh. Jangan guna gelombang hijau, gelombang hijau. Kita boleh gunakan kita lawan balik dengan istilah yang lain. Ya, kita guna istilah yang baru. Lain. Kalau dia kata gelombang hijau, contohlah kita tak tahu gelombang hijau, kita kata ini gelombang Islam ke contohnya. Ataupun terpulang cuma saya nak sebutkan bahawa kita kena hati-hatilah. Bila kita dapat sokongan ni, jangan kita bawa kita associate diri kita dengan gelombang hijau itu yang akhirnya masyarakat antarabangsa pun takut pada kita PAS ni, dan kita pun nampak sebenarnya negara-negara lain, terutama negara jiran, bahkan negara Commonwealth maknanya sudah melihat seolah-olah PAS ni adalah government waiting. Mengikut bacaan demokrasinya, PAS sudah mendapat semakin banyak sokongan majoriti masyarakat Malaysia. Kemungkinan PAS ataupun walaupun kita sebut perikatan senang sebut PAS lah, sebab parti utama dalam Perikatan Nasional itu adalah PAS. Jadi kita takut bila mereka ni sedang cuba nak burukkan, menggambarkan PAS ni bakal ditakbir dengan macam corok-corok yang ekstremis, macam ISIS dan sebagainya. Dan waktu ni lah orang-orang PAS dia kena tunjukkan keterbukaan dia. Dia adalah sebuah parti government in waiting yang mampu untuk mentadbir masyarakat majmuk yang berbilang kaum tanpa diskriminasi hak setiap mereka yang berhak. Bukan saja PAS lah kita kira. Kalau kita nak jadi government in waiting ni, termasuk gabungan yang bersama dengan PAS mesti ikut susu gaduh yang terbaik supaya apa yang sedang berlaku ini tidak dikucah kacirkan, tidak dipunuhkan, dirosokkan di tengah jalan. Dan kepada rakyat Malaysia juga kita berpesan supaya jangan terpengaruh dengan sentimen yang sedang dibawa sekarang ni. Sebab benda ni boleh associate. Kalau tuan-tuan baca tentang Islamofobia, gerakan Islamofobia bagaimana boleh tercetus dan sebagainya, sebenarnya banyak benda adalah berita-berita rekaan. Berita-berita rekaan. Tuan-tuan tengok, dia bermula pada 11 September tu kan. Macam mana sebuah negara yang memiliki sistem pertahanan nombor 1 dunia tiba-tiba boleh pesawat, tak boleh kesan satu pesawat yang datang untuk menyerang Washington DC, Washington ke New York. Senang ceritanya, maknanya takkan sebegitu lemah security negara tersebut sampai tak boleh kesan pesawat yang masuk daripada sempadan untuk serang tu. Jadi nampak sangat itu adalah benda yang terancang. Lepas pada tu pula tuan tengok siri-siri serangan yang berlaku di Iraq, berlaku di Afghanistan, Al-Qaeda bersama sekali. Tiba-tiba dari mana datangnya ISIS pula tu, yang semua gerakan Islam yang berpengaruh di itu tak mengiktiraf gerakan ini. Kemudian pula tuan tengok lagi yang berlakulah di negara-negara bukan Islam sendiri yang didedahkan dalam media terbahasa juga, yang
tengok waktu orang-orang Islam yang digambarkan. Waktu tu saya bolu kan. Orang Islam bila tangkap musuh di sembelih dia apa sebagainya. Tiba-tiba terdedah. Rupa-rupanya benda tu dibuat dalam studio. Macam studio dia ada green screen belakang, lepas tu dia buat gambar. Maksudnya benda tu bukan real berlaku tapi dilakonkan. Nak menjustifikasikan Islam sebuah agama yang perlu ditakuti. Tapi kita berikan satu keyakinan yang penuh, yang tinggi, bahawa rakyat Malaysia khususnya anak muda ni sudah cerdik politik. Celik politik, bukan cerdik saja, celik politik, dan dapat membuat satu perbandingan yang terbaik, khususnya dalam memilih pemimpin dan dalam untuk nak memacu itu kelebihan kebangkitan ataupun pembangunan negara di masa-masa kelebihan anak-anak muda yang ada hari ni. Saya tabik lah, anak muda ni bukan orang-orang yang tidak mudah lah diperkotak-katikkan, digula-gulakan, diceklat-ceklat, digula-gula lama dah, diceklat-ceklat kan, di sugar. Jadi kita harap kita tengok orang muda ni kan, dia pandai apa. Sikit lagi orang dah orang muda ni, orang producer dah tu ni lah. 18 hingga 21 25 orang ni. Dia orang ni orang yang terbuka, yang tahu tentang teknologi, dia tahu tentang gambar boleh edit, video yang boleh edit. Budak-budak ni pandai kesan ni, video edit ke video betul. Gambar ni AI ada pula lah ni. AI apa nama. So dia orang tak mudah tertipu. Jadi kalau masih lagi pihak-pihak yang menentang Islam, yang mencipta Islamofobia, ataupun mana-mana pihak yang menyebarkan fitnah dengan mereka ke benda-benda palsu ni, saya rasa kena fikir cara lain lah untuk tipu. Yang menggunakan kaedah yang lama, budak-budak kita ni semua dah pandai-pandai dah detect mana yang betul, mana yang salah. So kalau nak berlawan dalam lunas demokrasi yang betul, berlawanlah dengan fakta dan kesahihan, bukan dengan rekaan sebagaimana yang mungkin berlaku pada 10 tahun 20 tahun yang lalu. Maknanya strategi lama tu sudah lapuk. Strategi yang lama sudah lapuk. So anak muda semakin cerdik. Dan kita harap anak muda khususnya dan rakyat Malaysia secara amnya, kita harap dapat memberikan dapat pencerahan yang terbaik dalam untuk nak membuat pilihan yang terbaik, khususnya dalam PRN yang akan datang ini, yang terdekat ini, insyaAllah. Jadi sampai situ dululah. Rasanya setakat dululah kita, Wan. Dah panjang dah ni. So kita harap sekali lagi kita nak kita nak tarik perhatian para penonton, anak-anak muda. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel Masuk Sekejap Podcast. Kemudian semua medsos yang ada, Facebook, Twitter, TikTok, IG dan sebagainya, boleh like, share, komen dan follow kami. InsyaAllah kita akan memberikan input dan juga info-info yang terbaik, khususnya dalam percambahan minda anak-anak muda. Last word. Terima kasihlah kepada yang menyokong dan yang beri reaction lah, sama ada like ke ataupun komen, terutamanya komen lah. Saya suka sangat untuk baca komen-komen semua, walaupun kita tak boleh sempat sebut semua, tapi komen-komen tu kita ambil serius lah apa-apa yang tu, dan benda tu membantu kita untuk membentuk konten-konten untuk masa-masa hadapan. Terima kasih banyak. Teruskan menyokong. Saya minta maaf daripada saya kalau sebarang terkasar bahasa. Kami berundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.